Pada zaman dahulu, masyarakat Cina sering menyalahkan isteri jika suatu pasangan tidak dapat melahirkan anak. Akibatnya, si isteri akan dihalau dari rumah jika masih tidak dapat melahirkan anak. Persoalannya, adakah masalah kemandulan hanya berpunca daripada wanita? Nama saya Ang Sin Ling dari kelas 6 PISMP Sains. Hari ini, saya akan membincangkan bersama anda isu kemandulan di negara Malaysia. Kemandulan boleh didefinisikan sebagai ketidakupayaan seseorang untuk mendapatkan anak setelah berusaha lebih daripada setahun tetapi masih tidak berjaya. Kebelakangan ini, kadar kemandulan rakyat Malaysia semakin meningkat. Berdasarkan laporan World Population Prospect 2019, dijangka kesuburan rakyat Asia Tenggara akan menurun dari tahun 2020 hingga 2040, termasuklah negara kita. Hal ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia akan menjejaskan negara kita baik dari segi ekonomi, politik ataupun sosial. Faktor utama yang menyebabkan kemandulan di negara kita ialah faktor umur. Kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan rakyat Malaysia melambatkan perancangan berkahwin dan mendapatkan anak. Rentetan itu, tempoh keemasan reproduktif untuk pasangan suami dan isteri akan menjadi pendek akibat kadar kesuburan yang semakin menurun dengan peningkatan usia. Punca yang kedua ialah faktor pemakanan. Makanan GM, iaitu genetic modified, akan menyebabkan pertumbuhan sperma yang tidak normal dan menjejaskan indeks kesuburan lelaki. Selain itu, Felix yang terdapat pada bekas polystyrene mungkin meresap ke dalam makanan. Pengambilan Felix boleh mengurangkan bilangan sperma dan menyebabkan penyakit cryptorchidismus pada golongan lelaki, manakala untuk golongan wanita pula, ia akan menyebabkan akil balik pada usia yang awal dan penyakit endometriosis. Sehubungan dengan itu, pengawet makanan, misalnya Paramins, menjejaskan perembesan hormon pembiakan bagi lelaki dan juga wanita. Ringkasnya, teknologi pemakanan boleh mendatangkan kesan negatif terhadap sistem pembiakan manusia. Punca yang ketiga ialah masalah kesihatan. Obesiti boleh menjejaskan kita haid dan proses pengawilan wanita. Sejajar itu, obesiti juga menjejaskan sistem endokrin lelaki dan proses spermatogenesis. Dari perspektif yang lain, jangkitan kuman pada organ pembiakan, misalnya penyakit vaginosis bakteria dan chlamydia, juga boleh menurunkan tahap kesuburan. Memandangkan penyakit kemandulan membawa pelbagai kesan yang negatif, wajarlah kita bincangkan usaha untuk menyelesaikan masalah kemandulan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali, pihak kerajaan perlu merujukkan lebih banyak cawangan LPPKN, terutamanya di kawasan pedalaman. Hal ini penting agar penduduk di kawasan pedalaman tidak terpinggir daripada perkhidmatan sub-fertility. Sejajar itu, selain daripada rawatan, kaunseling juga perlu diberi kepada pesakit. Hal ini boleh membantu pesakit bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menerima rawatan. Secara tidak langsung, hasil rawatan akan lebih berkesan dan lebih berjaya. Dari segi pendidikan, guru haruslah mengubah pemikiran pelajar supaya mereka tidak menganggap isu kemandulan sebagai topik yang sensitif. Dengan itu, pelajar akan mengubah sikap malu dan menentang untuk belajar mengenai topik sistem pembiakan dan kemandulan. Di samping itu, topik kemandulan boleh dijadikan sebagai kursus elektif terbuka di IPTA atau IPTS. Program yang bertemakan isu kemandulan juga harus dijalankan secara tahunan dan mewajibkan para pelajar untuk menghadiri program. Rasionalnya, pembelajaran berterusan dapat meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pencegahan kemandulan, terutamanya dalam kalangan golongan pelajar. Akhir sekali, dari segi peranan individu, kita haruslah makan mengikut pinggan sihat Malaysia. Pengambilan makanan yang kaya dengan vitamin E haruslah diberi penekanan kerana vitamin E adalah penting untuk memelihara kesihatan sistem pembiakan.
Tambahan pula, senaman fizikal dengan kadar intensiti sederhana mesti dilakukan sekurang-kurangnya 150 minit hingga 300 minit dalam seminggu kerana senaman yang mencukupi boleh mengurangkan risiko masalah dalam proses ovulasi dan mengurangkan risiko keguguran ketika hamil. Tuntasnya, gaya hidup yang sihat dari segi pemakanan dan aktiviti fizikal adalah penting untuk mencegah masalah kemandulan. Kesimpulannya, penyakit kemandulan merupakan penyakit yang boleh dicegah dan diubati. Kita mestilah mengambil inisiatif untuk mencegah penyakit kemandulan kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Sekian, terima kasih.